Okey, hai. So, hari ini saya nak share berkenaan dengan sistem beraja dan juga raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia. Okey. Tapi sebelum tu kita kena tahu dalam dunia hari ini ada dua jenis sistem beraja, okey, yang diamalkan. Satu yang dipanggil sebagai sistem raja berkuasa mutlak, okey, ataupun absolute monarchy. Absolute monarki ini antara negara yang mengamalkan sistem absolute monarki ini ialah seperti Brunei, Arab Saudi dan beberapa buah negara lagi lah. Okey, yang mana dia punya sultan dia ataupun raja dia mempunyai kuasa mutlak ataupun kuasa penuh dalam sistem pentadbiran. Okey. Satu lagi sistem yang dipanggil sebagai sistem raja berperlembagaan ataupun the constitutional monarchy. Okay, sistem inilah yang dipakai di negara kita Malaysia dan beberapa buah negara lain lagi seperti di Thailand, di United Kingdom sendiri pun mereka juga mengamalkan sistem raja berperlembagaan ni. Okey, berbalik dalam situasi Malaysia. Okey, so, bercakap berkenaan sistem beraja, kita kena faham sedikit berkenaan dengan asal-usul sistem pemerintahan beraja yang wujud di Malaysia. Tapi saya tak nak pergilah yang secara lebih dalam berkenaan sejarah Bukit Siguntang. Lepas tu tak nak, tak payahlah. Okey, kita cuma pergi basic je dulu. Di Malaysia hari ini, kita mempunyai 9 orang sultan. Okay? Cuma di Perlis, gelarannya dipanggil sebagai Raja Perlis. Di Negeri Sembilan, di gelarannya dipanggil sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Tetapi statusnya samalah ke 99 orang Raja Melayu tersebut. Okey, sebelum tu apa yang perlu kita kena tahu, pada peringkat awalnya raja-raja di tanah Melayu ni sememangnya mempunyai kuasa mutlak. Okey, ataupun dalam sistem pentadbiran di negeri-negeri Melayu pada peringkat awalnya memang raja-raja Melayu ini mempunyai kuasa penuh dalam mentadbir segala perkara dalam negeri mereka, ataupun mereka ini menjadi ketua dalam sistem pentadbiran. Bermaksud apa yang keluar daripada mulut sultan itu pada waktu itu adalah merupakan undang-undang, okey, adalah titah yang perlu diikut. Sesiapa yang tidak mengikut apa yang telah dititahkan ataupun apa yang telah diarahkan oleh sultan pada waktu itu dianggap sebagai menderhaka. Okey. So, selepas itu situasi ini berubah. Okey, apabila British yang masuk melalui perjanjian Inggeris Belanda 1824, okey, seterusnya Inggeris dia cuba untuk meluaskan kuasanya di negeri-negeri Melayu demi untuk menjaga kepentingan perniagaan British di tanah Melayu pada waktu itu. Jadi British mereka mengadakan perjanjian dengan raja-raja Melayu. Okey, salah satu contohnya yang paling signifikan adalah seperti perjanjian Pangkor, okey, di Perak pada tahun 1874. Okey, apa signifikannya dalam perjanjian ini? Okey, tapi sebelum tu kita akan tahu perjanjian Pangkor ini berlaku disebabkan oleh keadaan politik yang tidak stabil di Perak dan juga berlakunya huru-hara pergaduhan antara kongsi gelap yang wujud di Perak pada waktu itu. So, British yang telah bertapak di Pulau Pinang, okey, yang Pulau Pinang pada waktu itu sebagai sebuah negeri selat yang diperintah secara total oleh Inggeris, merasa tidak seronok dengan apa yang berlaku di Perak disebabkan politik tidak stabil, konflik, pergaduhan yang berlaku di Perak pada waktu itu telah menjejaskan aktiviti perniagaan mereka di Pulau Pinang. Okey. So, British pada waktu itu cuba masuk ke Perak tetapi mereka tidak berperang, menyerang, membunuh sultan-sultan, tidak. Okey, mereka menggunakan kaedah diplomasi dan juga Sultan Perak turut meminta bantuan daripada pihak Inggeris kerana berlakunya krisis perebutan tahta di Perak pada waktu itu. So, British menggunakan peluang ini dengan mengadakan satu perjanjian yang dipanggil sebagai Perjanjian Pangkor 1874 tadi. So, dalam Perjanjian Pangkor ini, Sultan Perak pada waktu itu bersetuju untuk menyerahkan kuasa politiknya kepada Inggeris.
Okey, yang mana apabila dimeterai perjanjian itu, Sultan Perak telah hilang kuasa pentadbiran. Sultan Perak cuma ada kuasa dalam bidang agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Cuma hanya dua perkara ini sahaja yang Sultan mempunyai kuasa mutlak ataupun absolute power, dan yang mana dia boleh membuat keputusan berdasarkan budi bicara dia sendiri. Selain daripada itu, seperti isu pentadbiran, politik, ekonomi, keselamatan, pencukaian dan sebagainya, Sultan tidak boleh bertindak secara sesuka hati. Sebaliknya, Sultan perlu mendapatkan nasihat daripada Residen Inggeris yang telah dilantik di Perak. Okay. J.W.W. Bush contohnya antara salah seorang Residen Inggeris di Perak. Okay. So, dalam sistem residen ini, setiap arahan yang datang daripada Inggeris disampaikan kepada Sultan, dan Sultan akan menyampaikan kepada rakyat. Okay. Bermaksud Sultan masih kekal di situ, tetapi kuasa tidak dipegang oleh Sultan. Di belakang Sultan itu adanya Inggeris. Okay. Inggeris akan memberi arahan kepada Sultan bahawa cukai perlu dinaikkan. Maka Sultan pun membuat kenyataan cukai perlu dinaikkan. Ini bermaksud Inggeris menjadi penasihat kepada Sultan, dan setiap nasihat itu perlu diikut oleh Sultan. Nampak? Kalau kita tengok, bermula dari detik inilah Sultan Perak pada waktu itu telah kehilangan kuasa pentadbiran. Seterusnya, Inggeris dia meluaskan lagi kuasa-kuasanya di negeri Melayu yang lain, juga melalui perjanjian-perjanjian seperti di Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan, hingga terbentuknya apa yang dipanggil sebagai negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey, negeri-negeri Melayu Bersekutu ni bermaksud negeri-negeri Melayu yang bersetuju untuk menerima residen Inggeris. Dan dalam masa yang sama, bermaksud raja-raja ataupun sultan di negeri-negeri tersebut telah hilang kuasa pentadbiran dan kuasa politik. Mereka hanya mempunyai kuasa dalam bidang, saya cakap tadi, dalam bidang agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Okey, di negeri-negeri Melayu lain, Inggeris juga masuk sebagai penasihat. So, situasi ini berlangsung hinggalah kepada berlakunya Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Okey, apabila Jepun pada waktu itu menyerang tanah Melayu, dan Inggeris yang kalah dalam perang tersebut telah meninggalkan tanah Melayu pada seketika lah, lebih kurang 3 tahun setengah pemerintahan Jepun. Dalam pemerintahan Jepun itu, Jepun merupakan pemerintah utama, tetapi Jepun dia tidak mengganggu kedudukan Raja-Raja Melayu, kerana Jepun tahu institusi Raja-Raja Melayu ini adalah satu institusi yang paling dihormati oleh orang Melayu. Kalau dia masuk, dia mengganggu sistem beraja ini, dia takut nanti akan ada penentangan daripada penduduk tempatan. Maka dia tidak mengganggu kedudukan Raja-Raja Melayu. Seterusnya, bila Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua, British balik. Okay. Bila British balik pada waktu itu, kita kena tahu bahawa British dan juga beberapa negara penjajah lain, mereka telah pun menandatangani satu perjanjian yang dipanggil sebagai Piagam Atlantik. Okay. Piagam Atlantik ini, salah satu kandungannya adalah negara-negara penjajah bersetuju untuk memberi kemerdekaan ataupun self-determination kepada negara-negara yang mereka jajah. Salah satunya tanah Melayu lah yang dijajah oleh Inggeris. So, apabila Inggeris balik, Inggeris tidak memulangkan kuasa yang dia ambil sewaktu perjanjian Pangkor semua tadi kepada Raja-Raja Melayu semula. Dia tak pulang. That means kuasa yang dia ambil sebelum itu, dia tak kembalikan semula kepada Raja-Raja Melayu, walaupun dia cakap dia nak beri kemerdekaan. So, kuasa yang tadi kepada siapa dia pulangkan? Dia pulangkan kepada rakyat. Ini kita kena tengok. Dia pulangkan kepada rakyat. Maka pada tahun 1955, Parti Perikatan pada waktu itu di bawah pimpinan Tengku Abdul Rahman bersama pihak Inggeris telah mengadakan pilihan raya umum yang pertama. Okay, itulah pilihan raya umum yang pertama yang berlaku di Malaysia, di tanah Melayu,
pada tahun 1955. So dalam pilihan raya itu, rakyat di Tanah Melayu yang mendapat kuasa tadi telah menentukan pihak mana yang akan dilantik untuk menjadi kerajaan, dan rakyat memulangkan kuasa yang mereka dapat tadi kepada kerajaan melalui pilihan raya. Apabila habis pilihan raya tahun 1955, Parti Perikatan yang menang besar dalam raya tersebut telah diberi kuasa politik, pentadbiran, ekonomi dan sebagainya yang dahulunya dipegang oleh Inggeris. Bermaksud, kuasa yang asalnya tadi ada pada Raja-Raja Melayu tidak dipulangkan semula kepada Raja-Raja Melayu walaupun kita telah merdeka, tetapi dipulangkan kepada kerajaan melalui rakyat di pilihan raya. Okey, bila British balik, British bagi dekat rakyat, diadakan pilihan raya dan rakyatlah yang memilih pihak mana yang jadi kerajaan, dan rakyat memberi kuasa tadi kepada kerajaan. Bukan kepada kumpulan Raja-Raja Melayu semula. So, bagaimana dengan kedudukan Raja-Raja Melayu selepas kemerdekaan? Juga kita tengok balik dalam perjanjian kemerdekaan, rundingan kemerdekaan dan sebagainya, pihak Parti Perikatan dan pihak Inggeris telah bersetuju untuk mengekalkan kedudukan Raja-Raja Melayu ini. Tetapi kuasa Raja-Raja Melayu ini masih kekal seperti mana sewaktu zaman penjajah British dulu. Cuma ada beberapa penambahbaikan dalam kuasa Raja-Raja Melayu. Antara kuasa yang ditambah baik kepada Raja-Raja Melayu ataupun yang di-Pertuan Agong pada waktu kita mencapai kemerdekaan adalah seperti kuasa dalam melantik Perdana Menteri, kuasa untuk membubarkan Parlimen, dan juga kuasa untuk mengisytiharkan darurat. Kalau kita tengok dalam lebih kurang 2-3 minggu lepas, Perdana Menteri pergi berjumpa dengan Yang Pertuan Agong untuk mengadakan darurat di Malaysia. Walau bagaimanapun, Agong mempunyai kuasa budi bicara. Bila sebut kuasa budi bicara ini bermaksud dalam kategori itu Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak. So, Perdana Menteri cuma boleh pergi minta untuk mengadakan darurat, tetapi kuasa Agong untuk bersetuju ataupun tidak. Sama juga dengan kuasa untuk melantik Perdana Menteri. Kalau kita tengok syarat untuk menjadi Perdana Menteri, nombor satu, dia mestilah mendapat sokongan majoriti ahli di Dewan Rakyat. Seterusnya, nama kandidat tadi, calon tadi akan dibawa untuk berjumpa dengan Kebuah Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Agong, dan pada peringkat itu Agong pada hematnya mempunyai kuasa untuk bersetuju ataupun tidak. Di sini Agong ada kuasa penuh untuk bersetuju ataupun tidak. Seterusnya, antara kuasa mutlak Yang Pertuan Agong lagi adalah untuk membubarkan Parlimen. Contohlah, katakanlah minggu depan ke bulan depan ke, Perdana Menteri nak buat pilihan raya. Sebelum buat pilihan raya, syarat nombor satu mestilah membubarkan Parlimen. So, Perdana Menteri kena pergi jumpa dengan Yang Pertuan Agong untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong agar membubarkan Parlimen. Pada peringkat ini, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa sama ada untuk bersetuju ataupun tidak dengan cadangan Perdana Menteri tadi, dengan nasihat Perdana Menteri itu tadi untuk membubarkan Parlimen ataupun tidak, kerana itu adalah kuasa mutlak ataupun kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Itu adalah beberapa penambahbaikan dalam bidang kuasa monarki di Tanah Melayu selepas kemerdekaan. Walau bagaimanapun, apa yang perlu kita tahu, sistem beraja yang kita guna hari ini adalah sistem yang dipanggil sebagai sistem raja berperlembagaan. Apa itu sistem raja berperlembagaan? Sistem raja berperlembagaan adalah raja ataupun monarki yang tidak mempunyai kuasa penuh dalam sistem pentadbiran. Bermaksud, setiap tindak tanduk ataupun setiap tugas yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong ataupun monarki perlulah mengikut apa yang telah ditulis dan apa yang telah digariskan di dalam perlembagaan. Sebab
di Malaysia, perlembagaan ini adalah undang-undang tertinggi. Dan perlembagaan ini, dia mengatasi semua pihak yang berada di Malaysia, termasuklah monarki, eksekutif, legislatif dan badan kehakiman. Yang ini adalah paling tinggi. Kalau saya cakap tadi, sebelum zaman penjajahan Inggeris, raja mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Okey. Sekarang, bila selepas kemerdekaan, setelah melalui beberapa proses seperti zaman sistem presiden dan sebagainya tadi itu, hari ini, perlembagaan mengambil tempat yang paling tinggi. Yang di-Pertua Agong duduk di bawah perlembagaan. Ini bermaksud yang di-Pertua Agong dalam menjalankan tugasnya, dia perlu mengikut apa yang telah ditulis dan apa yang telah digariskan oleh perlembagaan. Okey, itulah yang dipanggil sebagai raja berperlembagaan. Berbeza dengan sistem negara yang mengamalkan raja berkuasa mutlak ataupun the absolute monarchy. Okey, seperti di Brunei, Arab Saudi dan sebagainya. Di negara-negara tersebut, raja mereka mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Okey, tetapi kita di Malaysia, perlembagaan mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Okey, tidak ada mana-mana pihak yang boleh bertindak di luar garis perlembagaan, kerana perlembagaan ini telah menggariskan bidang kuasa setiap sistem pemerintahan dan setiap apa yang ada di Malaysia. Okay, ini merupakan rujukan utama dalam sistem pemerintahan dan menjadi sumber undang-undang. Okay, kalau macam saya cakap tadi, sewaktu zaman sebelum penjajahan Inggeris, apa yang keluar daripada mulut Sultan pada waktu itu adalah undang-undang. Okay, that means Sultan menjadi punca kuasa. Tetapi selepas kemerdekaan, Suruhanjaya Rit telah mewujudkan perlembagaan persekutuan ini sebagai panduan kepada sistem pemerintahan. That means semua kuasa, termasuklah kuasa monarki, kuasa Perdana Menteri, kuasa hakim-hakim dan semua yang ada di Malaysia ini telah ditulis dalam perlembagaan. Mereka semua perlu patuh kepada apa yang telah ditulis oleh perlembagaan, termasuklah pihak monarki. Itulah yang dipanggil sebagai raja berperlembagaan. Raja yang perlu bertindak mengikut apa yang telah digariskan oleh perlembagaan. Okay, so kalau ada apa-apa yang tak clear, maybe you all boleh tinggalkan komen dekat ruang komen kat bawah. Kalau saya ada masa, maybe kita boleh buat sesi seterusnya untuk kita berkongsi maklumat-maklumat tentang sistem pemerintahan, politik dan kenegaraan Malaysia. Okay, so bye-bye. Thank you.